Penggunaan gadget secara berlebihan dalam kalangan kanak-kanak boleh memberikan kesan yang negatif terhadap kanak-kanak. Adakah benar pernyataan ini? Jom bersama-sama saya kita kupas mengenai isu ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ashikin binti Faizal. Saya merupakan pelajar tahun 2 jurusan Kerja Sosial Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Tujuan saya menjalankan video ini adalah yang pertama untuk memenuhi syarat kursus kebajikan kanak-kanak daripada pensyarah kesayangan saya, iaitu Cik Syarimah Roida atau lebih dikenali sebagai Miss Cherry. Yang kedua, saya sendiri berasa tertarik dan minat untuk mengkaji tentang isu ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak kerana pada saya isu ketagihan kanak-kanak ini semakin mengembangkan. Oleh itu, jom bersama saya hingga ke akhir video kerana banyak perkara yang akan saya kupas seperti ketagihan dalam kanak-kanak, bagaimana cara untuk kita mengawal ketagihan dalam kanak-kanak dan juga apa kesan yang dapat diperoleh kanak-kanak jika mereka ketagih dalam penggunaan gadget. Apa yang anda faham tentang gadget? Menurut Fatin Afira 2017, gadget termasuklah penggunaan televisyen atau apa sahaja yang boleh ditonton. Contoh gadget adalah seperti telefon pintar, televisyen, tablet, komputer dan lain-lain. Penggunaan gadget sememangnya digunakan secara meluas oleh manusia untuk pelbagai kegunaan. Tambahan pula, mengikut peredaran zaman, dunia sekarang semakin berkembang terutamanya dalam perkembangan teknologi dan maklumat. Perkembangan ini sememangnya memberikan kemudahan kepada manusia untuk berkomunikasi, melakukan urusan jual beli dan termasuklah dalam sesi pembelajaran. Kita dapat lihat dengan jelas terutamanya ketika pandemik COVID-19 sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan yang mana segala urusan dijalankan secara atas talian. Contohnya, di dalam sektor pekerjaan, pekerja dan majikan akan menggunakan sepenuhnya teknologi gadget masing-masing untuk bekerja dari rumah. Selain itu, ibu bapa juga turut mengambil peluang kelebihan gadget dalam mendidik anak-anak mereka untuk belajar membaca, menghafal ABC dan sebagainya. Hal ini kerana teknologi gadget yang menarik serta mempunyai animasi yang kreatif dan bunyi latar belakang mampu membantu otak anak-anak untuk mudah memahami dan menghafal sesuatu perkara. Yang menyedihkan adalah apabila sesetengah pihak salah menggunakan kemudahan gadget serta terlalu bergantung atau terikat dengan gadget tanpa mengedahkan dunia fizikal yang berada di sekeliling mereka. Hal ini telah menyebabkan berlakunya ketagihan gadget dalam diri mereka. Isu ketagihan gadget dapat dilihat dengan jelas terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak akan menunjukkan tantrum seperti mengamuk, menangis, marah-marah dan sebagainya jika mereka tidak dapat menggunakan gadget. Lalo na nung bakasyon, nagigising siya ng around 7 to 8 a.m. No breakfast, cellphone agad. Pagkatapos maligo, kumain, balik na ulit sa gadgets. Tapos matutulog siya around 2 a.m. Ayaw niyang pumasok kasi may trauma na siya, baka daw umatake yung pagtigas ng kamay niya. Hindi yung gadget use per se ang nagkakos ng seizures, but yung flashing of lights. May subset ng epilepsy na kapag ang isang tao na-expose sa flashing lights, nagko-convulsion sila. Ang tawag natin doon ay photosensitive epilepsy. Focal seizure, hindi yun yung pangalan ng sakit. Yun yung manifestation ng epilepsy. Kasi maaaring ang seizure o ang convulsion ay focal
o isang parte lang ng katawan or generalized kung saan buong katawan niya yung nanginginig. Hindi na po ako nag-gadgets. Para po hindi ako sisig or yung eyes ko ulit katabingi, ganito at ganun. Stop na mag-gadget. Kebiasaannya, ibu bapa lah yang akan introduce atau kenakan penggunaan gadget terhadap kanak-kanak untuk pelbagai tujuan seperti mendidik, menenangkan anak-anak atau supaya anak-anak tidak mengganggu mereka melakukan sebarang pekerjaan atau kata lain supaya anak mereka duduk diam. Hal ini dapat dibuktikan melalui tinjauan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN di Lembah Kelang yang mendapati sebanyak 78.3% ibu bapa yang membenarkan kanak-kanak memiliki gadget. Perkara ini dapat dibuktikan dengan kajian yang mana 65% ibu bapa telah memberi gadget supaya anak mereka mudah dikawal dan sebanyak 29% ibu bapa telah menggunakan gadget untuk memudahkan anak mereka untuk tidur. Tak banyak studies yang menunjukkan it's positif, banyak yang mengatakan ianya negatif. Bila disogokkan, dia tidak akan ada stimulasi rangsangan. Yang mana anak-anak seawal usia 2 tahun yang pertama itu perlu rangsangan dari persekitaran. Dia perlu berkomunikasi, dia bercakap dengan abang dia dan dalam masa yang sama juga sosialisasi dengan adik-beradik yang lain dengan ibu dan bapa akan terhad kerana hidup dia hanya dengan iPad. Masalah yang anak menangis ni is actually an addiction towards gadget or information, we call digital addiction. Okay. We cannot katakan benda ni benda remeh. Kalau kita lihat dengan adanya kebergantungan terhadap gadget ini, perkembangan minda itu mungkin sukar untuk berlaku. Ya, perkembangan minda itu sukar berlaku kerana perkembangan minda ini bukan hanya berdasarkan kepada gadget. Dia perlu berdasarkan persekitaran. Dia perlu belajar tentang konsep. Big or small, besar, kecil, tinggi dan rendah. Dan ini semua tidak boleh didapati daripada gadget itu sendiri. Daripada aspek mata itu sendiri, dia boleh menjejaskan penglihatan mata anak-anak itu satu. Apabila tertumpu hanya kepada gadget, dia akan lupa waktu makan, waktu minum dan sebagainya. Dan sedikit sebanyak ini boleh menjejaskan juga tumbesaran badan dia. Ini bukan daripada aspek perkembangan, ini daripada aspek tumbesaran, iaitu lebih kepada fizikal. Apa yang ibu bapa selalu lakukan? Bagi makanan, suapkan kanak-kanak tu. Dia tak bergerak dah, dia tengok game. So apa tu berlaku? Jadi gemuk. Okay? Obesity. Yes, obesity. Kerana konsep kendirinya sepatutnya kanak-kanak ini positif. Dia periang, dia boleh bercakap, dia extrovert. Dia bukan introvert. Mereka yang bersama gadget, apa yang saya perhatikan melalui pemerhatian ialah kanak-kanak ini lebih introvert sikap. Saya setuju sangat. Dia lebih Dia introvert. tak bercampur kan? Dia diam, dia bercampur seolah-olah dunia tu dia, dunia dia lah. Apabila kanak-kanak masih kecil, menggunakan kekerasan atau memarahi mereka bukanlah langkah yang bijak dalam mengawal ketagihan gadget dalam diri mereka. Berikut disertakan beberapa cara lembut yang boleh digunakan oleh ibu bapa dalam mengawal ketagihan gadget. Langkah yang pertama adalah jangan biarkan kanak-kanak bermain gadget atau handphone seorang diri. Hal ini kerana akan membuatkan mereka leka dan mungkin mereka akan terdedah dengan perkara yang tak sepatutnya. Langkah yang kedua adalah meletakkan had masa dan tempat dalam penggunaan gadget. Ibu bapa boleh mengenalkan undang-undang penggunaan gadget dan menunjukkan tauladan yang baik. Contohnya ketika makan, ibu bapa juga tidak sewajarnya bermain gadget ataupun handphone dan mengajar anak untuk menikmati makanan.
Ibu bapa juga harus menetapkan had masa seperti yang disarankan oleh American Academy of Pediatrics yang mengesyorkan tiada gadget bagi kanak-kanak di bawah 2 tahun, 1 jam sehari bagi yang berumur 3 hingga 5 tahun, 1 sehingga 1,5 jam sehari bagi kanak-kanak 6 hingga 10 tahun dan 2 jam bagi kanak-kanak 11 hingga 13 tahun. Langkah yang ketiga adalah dengan merahsiakan kata kunci telefon. Hal ini kerana anak-anak perlu diajar untuk menghormati anda sebagai ibu bapa. Dengan merahsiakan kata kunci pada gadget atau telefon akan mengajar anak-anak supaya meminta izin terlebih dahulu daripada ibu bapa dan menghormati ibu bapa sebagai pemilik gadget atau telefon. Langkah yang terakhir yang boleh dilakukan adalah dengan mencari alternatif lain dan mengalihkan pandangan mereka. Ibu bapa boleh melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan seperti bersiar-siar di taman permainan dan bermain basikal. Selain ianya bagus untuk kesihatan, aktiviti yang melibatkan penggunaan anggota badan juga bagus untuk melatih ketajaman otak dan sensori motor anggota badan. Antara peranan yang boleh dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani masalah ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak adalah yang pertama, pekerja sosial boleh bertindak sebagai seorang broker, iaitu pekerja sosial boleh menghubungkan klien iaitu sama ada ibu bapa ataupun kanak-kanak yang mengalami masalah ketagihan gadget untuk bertemu sama ada dengan kaunselor ataupun pakar psikologi untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya ataupun mempelajari tentang tips-tips yang berkesan dalam mengawal masalah ketagihan gadget. Yang kedua, pekerja sosial juga boleh bertindak sebagai educator, iaitu pekerja sosial boleh